Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah cikgu ucapkan kepada awak semua kerana sekarang awak telah berada pada tempat masing-masing dan jam cikgu menunjukkan tepat pukul 9 pagi. Tahniah cikgu ucapkan sekali lagi kerana awak semua dapat hadir pada tepat pada waktunya. Dan harapan cikgu nak awak semua dapat kekalkan perkara ini di setiap kelas cikgu dan juga kelas cikgu-cikgu yang lain. Okey? Okey, baiklah. Jadi, seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas, marilah kita bacakan doa terlebih dahulu agar segala urusan kita dimudahkan. Jadinya, hari ini saya nak okeylah, Ali. Hari ini Ali baca doa. Okey. Ali, silakan. Terima kasih Ali. Okey. Jadinya awak semua dah bersedia untuk mulakan amali kita pada hari ini? Sudah, cikgu. Okey. Bagus. Kekalkan semangat ini sehingga di penghujung kelas cikgu, okey, kelas kita. Okey, baiklah. Jadinya hari ini kita akan buat amali mengenai hukum Ohm dan bintangan setara. Jadinya dalam amali ini awak akan belajar cara untuk mendapatkan nilai voltan, arus dan bintangan, serta awak akan lebih mengenali kefungsian perintah tersebut dengan lebih jelas. Okey, awak juga akan belajar cara macam mana kita nak buat amali menggunakan multimeter. Jadinya kalau awak tengok balik dalam kelas teori sebelum ini, awak dah belajar cara untuk menggira atau untuk mendapatkan nilai voltan, arus dan apa kelas? Bintangan. Bagus. Jadinya dalam kelas amali kita pada hari ini, awak juga akan mencari benda yang sama tetapi kaedah yang berbeza. Persoalannya sekarang, kenapa kita kena buat amali? Jadinya sebagai warm up kita pada hari ini, cikgu nak tanya soalan ini kepada awak semua. Okey? Cikgu open. Ya, Ali. Untuk melihat lalat, cikgu. Bagus, terima kasih Ali dengan jawapan tersebut. Ali cakap untuk melihat lalat. Jawapan yang baik. Okey, perempuan. Pihak perempuan. Ya Aisyah. Untuk melihatkan jawapan yang lebih jelas, cikgu. Terima kasih Aisyah. Jawapan yang baik juga. Aisyah cakap untuk mendapatkan nilai yang lebih jelas. Bagus. Yang dekat belakang tu, Firdaus. Dia awak okey tak? Okey. Jawab soalan cikgu okey. Kenapa kita nak buat amali? Kalau Ali cakap, Ali dan Aisyah cakap untuk melihat lalat dan untuk dapatkan nilai yang lebih jelas. Macam mana dengan pandangan awak, Firdaus? Untuk melihatkan jawapan yang lebih jelas dengan menggunakan lalat. Firdaus cakap untuk kita buat amali ni untuk mendapatkan jawapan yang lebih jelas dengan mengurangkan ralat supaya kita dapat jawapan yang lebih jelas. Kalau kita dengar balik, seperti jawapannya hampir sama dengan Ali dan Aisyah. Tetapi cikgu puji jawapan Firdaus kerana penyampaiannya menunjukkan dia faham apa yang dia cakap. Dan jawapannya adalah lebih tepat. Firdaus, awak okey tak? Awak nak minum air apa ataupun nak ke toilet kejap? Okey, boleh Okey, baik. Jadinya seperti Firdaus cakap tadi, amali ni kita nak mendapatkan nilai yang lebih
jelas dengan mengurangkan alat yang ada. Sebab apa kita kena cakap pasal alat? Sebab memang bila kita akan buat amali, kita akan buat satu benda, pasti akan ada kecuaian. Jadinya sebab itulah kita telah meletakkan alat yang kena elakkan. Alat ini berpunca daripada kita sendiri, cara kita gunakan, ataupun alat tersebut pada peralatan. Mungkin peralatan itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey. Sekarang kalau awak tengok semua di meja awak masing-masing, cikgu telah sediakan peralatan dan bahan untuk kita lakukan amali kita pada hari ini. Kalau awak tengok dalam bekas tu ada, cikgu sudah sediakan breadboard. Masih ingat lagi cara penggunaan breadboard? Ya. Nanti cikgu akan tunjukkan sedikit Arduino. Jangan risau, hari ini kita belum start lagi programming. Awak cuma akan mengenali cara untuk ni. Dan yang paling penting adalah multimeter. Dekat sini yang kita akan mendapatkan bacaannya. Okey. Jadi breadboard ni, cara untuk menggunakannya sedikit. Okey, breadboard ni kalau awak tengok dia ada longgang, tengok. Betul? Dan dia semua bulat. Okey. Yang tengah ni dia daripada atas ke bawah, dan yang atas dan bawah ni dari kiri ke kanan. Okey. Jadinya kalau awak letak pin awak di sini dan di sini, adakah dia akan berfungsi? Dia akan menjadi short circuit. Jadinya awak kena letak kiri dan kanan. Okey. Dan yang kedua awak terangkan adalah multimeter. Kalau awak tengok dalam dekat multimeter awak masing-masing. Okey. Sekarang semua multimeter dah kelar off. Okey. Jadinya peringatan cikgu dan awak semua ingat betul-betul. Selepas guna, pastikan letak dalam mode off balik. Kalau cikgu dapat aduan daripada kelas selepas ini, ada multimeter tak off, cikgu akan denda satu kelas ini. Okey? Sama juga seperti kelas lain. Kenapa? Ini yang cikgu cakap tadi, alat pada peralatan. Bila kita letak pada bukan mode off, maksudnya dia akan on. Jadinya bila barang ni dah selalu sangat guna, dia mungkin akan ada alat di situ. Mungkin bateri dia lemah ataupun sebagainya lah. Yang kedua adalah yang saya cakap tadi, alat daripada manusia, mata kita. Macam mana kita baca multimeter ni? Adakah dengan cara macam ni, ataupun macam ni, ataupun macam ni? Yang mana? Cara yang pertama, kedua atau ketiga? Ya, betul. Cara yang ketiga, kita mata kita kena selari. Dan satu lagi perkara yang sering pelajar lupa bila dapatkan bacaan menggunakan multimeter, iaitu alat kosong. Sebelum awak mulakan bacaan, mendapatkan bacaan awak, pastikan jarum ini berada pada kosong. Okey. Bukan di sini, juga bukan di sini. Faham? Pastikan dia berada
tanda kosong. Okey? Jelas? Okey. Jadinya kalau awak lihat perintah yang cikgu beri sekarang ni, hari ni kita akan ingat balik cara untuk membaca perintah. Mana perwanan cikgu tadi? Ini. Okay. Kalau awak tengok dalam modul awak tersebut, cikgu sediakan satu kod warna perintah yang macam ini. Okey. Ini awak memang kena ingat. Awak takkan ada bagi dalam biasa. Jadi yang ni sebenarnya awak kena jadi macam mainan lah. Buat warna merah. Oh, warna merah kat sini 2. Jadinya hari ni cikgu akan mudahkan cara awak untuk mengingat. Sebenarnya awak dah belajar dah dalam kelas tulis sebelum ni. Jadi cikgu yakin ramai masih tak ingat. Jadi yang ni cikgu akan mudahkan. Kita akan guna chainik binom ni. Okey. Ikut cikgu Haji. Tengok dulu. Semua tengok. Haji, Pak Mat, jalan kaki hanya beli ubi kayu putih. Okey. Sekarang ni awak tengok perkataan yang pertama. HPMJKHBUKT. Okey, sekarang awak tengok balik kat jadual yang cikgu telah beri. Okey. H warna apa? Hitam. P merah. M merah. J jingga ataupun oranye. K kuning. H hijau. B biru. U ungu. K kelabu. Dan P putih. Okey. Jadinya ingat saja, Haji, Pak Mat jalan kaki hanya beli ubi kayu putih. Okey, semua yang kelas ikut cikgu. Haji, Pak Mat jalan kaki hanya beli ubi kayu putih. Okay, cuba try. Senang saja. Kan? Tak payahlah awak nak hafal hijau, hitam perang merah, hitam perang merah, kuning jingga. Apa jangan risau. Okey. Jadinya tugasan sekarang ni yang pertama saya guna awak kira perintah. Kalau awak tengok dekat perintah kat meja awak, saya telah bagi 2 jenis perintah. Sekarang ni awak ambil yang ada jalur oranye. Okey. Yang pertama, warna apa? Warna perang. Perang berapa? 1. Kedua warna hitam. Hitam apa? Kosong. Yang ketiga warna jingga ataupun oranye. 3 kali kosong. Dan yang terakhir adalah warna emas. Emas kat sini tunjuk plus minus 5%. Ini maksudnya dia punya tolerance. Yang kedua, awak tengok yang warna merah. Okey. Yang pertama warna hitam. Apa dia? 1 juga. Yang kedua warna perang. Kosong. Yang ketiga warna merah. Merah berapa? 2. Yang ketiga adalah 2 kosong. Dan sekali emas juga plus minus 5%. Okey.
Mudah saja kan? Yes. Baiklah, sekarang ni awak keluarkan breadboard awak. Okey. Sekarang cikgu nak awak buat litar seperti ini. Awak boleh tengok dalam modul awak, cikgu telah sediakan gambar litar ini. Okey. Sekarang ni, inilah litar skematik dan cikgu nak awak transfer ke dalam awak punya breadboard. Bagaimana kita nak buat? Mudah saja. Yang penting kita kena faham balik, ingat balik konsep litar siri. Litar siri atau suri? Litar siri. Okey. Sekarang ni kalau awak tengok kat pin awak, lubang tu lubang yang pertama, jalur yang pertama. Okey. Dan yang kelima, jalur yang kelima. Sekarang ni awak ambil pintang awak masukkan kaki pertama di 1, kaki kedua di 5. Okey, dapat? Boleh? Kenapa tak letak satu dengan satu? Sebab dia short circuit. Okey. Bintang yang kedua, bintang 1 kilo ohm tu, kita ambil 10 lah, mudah. Okay. Awak letak pertama kat 5 juga, dan yang kedua dekat 10. Kenapa letak kat 5? Kenapa bukan letak dekat 6? Kalau awak letak kat 6, maksudnya 1 dengan 5, 6 dengan 10, kita tak kawan, kita tak jadi siri. Jadi awak kena letak selari dengan 5 supaya dia ada sambungan. Okey. Sekarang dekat set Arduino awak cari perkataan GND, iaitu ground dan pin nombor 3 yang ada 0, 1, 2, 3. Awak letak dekat pin 3. Okey. Ni Arduino awak. Alright. Okey. Sekarang awak ambil wire jumper, awak letak di 1 ke ground, dan yang ni 10 ke pin 3. Okey. Semua dapat? Semua dapat ikut? Boleh? Nak cikgu lihat? Okey. Semua dapat? Ya? Ada masalah tak, Ali? Ali okey. Semua okey? Okey. Yang kedua, kalau awak tengok tadi, kat breadboard awak ada macam longkang. Okey. Yang tengah tu dekat pada atas ke bawah, dan yang bawah daripada kiri ke kanan. Betul? Okey, sekarang ni jalur yang sama di 5. Dan juga jalur daripada 1. Sekarang ni awak ambil bentol LED yang cikgu letakkan, yang bagi tu, awak letak di 5 dan 10. Okay. Kalau macam ni dia short circuit tak? Dia bukan short circuit. Okey. Dapat? Dia bukan short circuit, betul. Jadinya
Kalau bukan short circuit. Sebab apa? Sebab dia pada kiri ke kanan. Faham? Okey. Sekarang ni yang ground ni awak letak dekat jalur yang nombor 10 di sini. Awak ambil wire satu, awak jumperkan dia ke ground. Dan yang kedua, awak jump di baris yang 11. Yang tiga ni, okey. Pastikan yang ground di sini adalah cathode atau anode. The ground dia cathode. Macam mana kita nak kenal cathode dekat kita punya LED? Cathode pendek ataupun yang ada gambar bentuk bendera. Okey. Sekarang ni awak cucuk awak punya Arduino tersebut. Okey. Sekarang awak tengok. Siapa mentor yang tak nyala, angkat tangan. Okey. Firdaus, apa masalah awak? Ini lah mentor ni. Awak terbalik. Ingat ground dia mesti dekat cathode. Okey. Apa lampu menyala? Dia betul lah. Okay, sekarang cabut mentor tersebut. Jadi dia tu awak cabut dulu. Okey. Sekarang awak ambil lagi satu wire. Wire pun saja awak cucuk di 1, 5 dan 10. Awak keluarkan je. Okey. Baik. Sekarang awak keluarkan multimeter awak. Awak kena rekod lagi bacaan ni. Okey, yang pertama ni kalau awak tengok dia tulis ACV. Maksudnya dia mengira arus yang ulang alik. Biasanya caranya gunakan yang ni. Yang kedua ni dia bentuk ohm. Ohm ni tangan bagi perintah. Jadinya ini adalah untuk mengira rintangan. Yang ketiga yang tulis DCMA. Ampere. Apa itu ampere? Untuk mengira arus. Bagus. Dan yang ketiga, yang last sekali tulis DCV. V voltan. Jadinya dia untuk mengira voltan. Okey. Ya, siapa salah gunakan ni? Malah kita tak dah. Dia dah bagi dah unit dia. Okey. So yang pertama cikgu nak awak kira arus. Ya, awak kira rintangan dulu. Okay, sekarang ni awak kira dulu yang 10K tu. Awak letak pertama yang ground ni di nombor 1. Dan yang kedua di nombor 5. Ingat, sebelum tu apa kita kena buat? Alat kosong. Okey. Apa bacaan awak? Dapat tak sama 10K? Ada yang tepat? Ada yang lari jauh sangat ke? Mari juga tengok kalau saya jauh sangat ni. Okey. Cuba buat alat kosong. Okey. Tak apa, awak catat je bacaan awak tu. Okay, sebenarnya awak kira juga bacaan yang ni 1K. Okey. Sebelum tu, sebelum awak mulakan awak untuk mengira, pastikan sekarang awak tahu awak punya rintangan ni adalah 10 kilo. 10 kilo. Jadinya untuk mengelakkan alat peralatan ini mudah rosak, awak mula pada jumlah yang besar. Awak ambil kali 100. Okey. Kalau ada gerak sikit, buat kali 10. Faham? Terus mula pada kecil, dia terlebih, nanti dia akan mudah rosak. Okey. Right? Okey. Terusnya, cantik.
ketik awak punya bacaan dalam awak punya modul. Sekarang awak pergi ke MA, kita akan kira arus. Okey. Awak kira arus pada setiap pintaran. Kaedah yang sama tapi tukar pada arus. So kita start dengan 2.5. 2.5 ni awak baca, yang mana 2.5 kat situ. So barisan tu awak tengok. Okey. Alright. Kita baca berapa dia punya nilai arus. Ini juga di sini. Ni cikgu tengok. Okey, bagus. Semua boleh ikut. Ada siapa ada masalah? Ya awak Aina. Okey, bagus. Okey, semua dah dapat bacaannya. Sekarang awak pindah kepada voltan. So, kita mula daripada 50. Saya nak mula awak kira voltan pada 10 dan 1, iaitu total voltan. Sikit sangat gerak. Okey, turunkan dia kepada 10. Okey, kita baca lebih jelas. Berapa bacaan kat sini? Okey. Kalau awak tengok soalan tu, voltannya sebenarnya adalah 42 volt. Siapa yang dapat lebih? Ada dapat 50 ke? Mustahil siapa dapat 50 ni. Siapa dapat sama? Okey, majoriti semua dapat sama. Pada dapat 41, 41.9. Okey. Jadinya sekarang ni awak rekodkan semua bacaan awak. Okey. Lepas tu awak kira secara teori dan untuk mendapatkan nilai voltan arus dan rintangan. Lepas itu awak buat perbandingan. Okey. Lepas awak ada perbandingan tu, awak guna formula ni. Formula error percentage. Teori tolak dengan kita punya amali, bagi dengan teori kali dengan 100. Okey. Berapa percentage error yang awak buat? Semakin rendah awak punya nilai, semakin rendah lah awak punya percentage. Tapi sebelum tu, sekarang cuba awak cabut perintang awak dan sambungkan hanya LED sahaja. Satu 10. Jadi ini 3 pinggang. Okey. Awak sambungkan. Okey. LED awak di sini. Apa yang awak nampak? Lampu tu sangatlah terang, betul? Okay, sekarang ni awak pasang balik awak punya perintang. LED jangan cabut. Okay. Sekarang apa perubahan yang awak nampak? Lampu itu semakin malap. Jadi awak ingat balik apa fungsi perintah? Untuk menghadkan arus. Okey. Kita balik pada formula Ohm's law. V equal to IR. Bila rintangan kita tinggi, arus kita akan kurang dan voltan kita akan kurang. Maknanya jadi awak dah nampak bila rintangan ini dia akan mengurangkan cahaya tersebut. Okey. Ada apa-apa soalan untuk kelas kita pada hari ini? Itu saja. Okey. Baiklah, kalau dalam kelas ni dulu tadi awak dah belajar cara untuk kira
dapatkan membaca kod warna perintah. Kemudian awak buat amali untuk mengira mendapatkan nilai perintah tersebut dan juga nilai voltan dan arus. Dan lepas tu awak melihat fungsi sebenar perintah ya. Kalau dengan menggunakan formula VIR, bila R tinggi dia sangat tinggi, I dan V dia akan berkurang. Jadinya dia akan lampu tu akan lebih malam. Jadinya perintah adalah untuk menghadkan arus supaya voltan dan arus dia kurang. Okey. Jadinya ada persoalan. Cikgu, bila nak hantar report? Ya, soalan ni bagus. Bila nak hantar? Okay. Kalau awak tengok macam mana cikgu sediakan awak punya kawasan bahan aparatan. Macam tu juga cikgu nak awak hantar awak punya report pada minggu depan. Sebelum kelas bermula, semua ada di meja cikgu. Okey? Baik. Okey, baiklah. Itu saja amali kita pada hari ini. Jadinya jangan lupa buat perbincangan kenapa adanya macam ni, dan itu saja pada cikgu. Harap awak semua dapat menjalankan awak punya report dengan baik, dan apa-apa soalan boleh datang ke meja cikgu. Okey. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.